surau, ahli jawatan kuasa, para imam, para bilal dan para jemaah sekalian. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput ni pertama kali saya sampai dekat sini. Dan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Ustaz Faizal daripada Bandar Baru Bangi, berkhidmat sebagai Setiausaha Masjid Al-Um di Bandar Baru Bangi, masjid kedua selepas masjid yang pertama tu Masjid Hijau. Jadi lagi satu masjid di Bandar Al-Um, Masjid Al-Um namanya, Bandar Baru Bangi. Dan masih lagi belajar di peringkat PhD di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. InsyaAllah hajatnya bulan 6 ni nak habis. Doa-doakanlah tuan-tuan, dia semangat ni masih ada. Jadi kalau semangat dah luntur 7 tahun pun belum tentu selesai. Jadi insyaAllah pada malam ini saya nak berkongsi dengan para jemaah sedikit salah satu wasiat daripada kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah. Ada beberapa wasiat yang mana kalau kita hayati, kita baca, insyaAllah akan menambahkan keimanan kita, yang menyebabkan kita segera beramal, dan ketika ini kita tidak akan lalai. Yang pertama, Imam Ibnu Qudamah memberi satu nasihat. Yang pertama wasiatnya ialah bersegeralah beramal. Kerana sebab yang pertama ialah apabila manusia telah dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam neraka, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Yang kedua, apabila manusia telah dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan nikmat-nikmat yang melimpah ruah, pada ketika ini manusia juga akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Yang ketiga, apabila manusia telah dimasukkan ke dalam kubur, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke atas muka bumi. Yang keempat, apabila manusia dalam sakaratul maut, manusia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, lewatkanlah kematian kami. Keempat-empat ini Ibnu Qudamah mengatakan bahawasanya manusia akan menyesal. Dan telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahawasanya penyesalan ketika selepas kematian tidak lagi ada gunanya. Kemudian dia memberi nasihat yang seterusnya, perumpamaan. Bagaimana kita nak umpamakan kita sedang duduk di atas muka bumi Allah. Imam Ibnu Qudamah menyatakan, dia membuat perumpamaan seolah-olah ada sebuah kapal. Di dalam kapal tersebut ada tuan-tuan dengan saya juga di dalam kapal tersebut, tanpa ada dosa. Dan kapal ini menuju menghadap ilahi. Kalau kita sampai, tuan-tuan, sudah pasti semua masuk dalam syurga Allah. Tetapi nak ditakdirkan kapal ini terdampar di sebuah pulau. Dan apabila terdampar, semua anak-anak kapal dibenarkan turun. Kamu boleh turun di pulau ini, tetapi diberikan tempoh selama 1 malam sahaja. Kamu turun di pulau ini, kamu kutiplah batu-batu permata yang ada padanya dan bawalah naik. Ketika inilah perumpamaannya. Apabila semua anak kapal turun di pulau tersebut, manusia terpecah kepada 3. Yang pertama, manusia yang mengikut perintah. Apa yang dibuat di atas pulau tersebut, semuanya atas arahan. Yang kedua, manusia yang dilalaikan, tidak melakukan kesilapan dan juga tidak melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, manusia yang melakukan kerosakan di atas pulau tersebut. Itulah yang dinamakan sebagai pulau dunia. Bila kita, tuan-tuan, apabila kita berada di atas muka bumi Allah ini, kita terpecah kepada 3 golongan. Kemudian wasiat yang seterusnya, 4 perkara yang akan merosakkan amalan kita. Pertama, apabila kita beramal, dalam hati kita, dalam jiwa kita ada perasaan riak. Kedua, ketika kita beramal, di dalam hati kita ada perasaan ujub. Ketiga, dalam perasaan kita pada ketika itu, kita memusuhi sesama orang-orang Islam. Kita perli sahabat kita, kita kutuk sahabat kita, kita umpat sahabat kita. Ketika itu, amalan kita akan terjejas. Dan yang keempat adalah menyalahi sunnah. Apabila perbuatan dan amalan kita ini menyalahi sunnah, ia juga akan melibatkan perkara amalan kita tidak dikira. Kemudian wasiat yang paling berat di dalam kitab ini ialah dia menyatakan tentang amanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, apabila amanah ini diberikan kepada langit, langit menolaknya.
Lalu kemudian diberikan kepada bumi, bumi juga menolaknya. Lalu diberikan kepada gunung yang gagah ini, gunung juga menolaknya. Dan akhirnya diberikan kepada manusia, manusia menerimanya. Bahkan manusia ini adalah manusia yang bodoh. Amanah yang kita pegang, tuan-tuan mati Allah, dia akan membesar selari dengan umur kita. Panjang umur seseorang, lagi besarlah amanahnya. Lebih-lebih lagi manusia memegang jawatan. Tak kiralah jawatan itu secara paksa ataupun sukarela, jawatan tetap jawatan. Kamu akan dipertanggungjawabkan. Bila bab amanah, tuan-tuan, ya Allah, hai, takut nak baca. Daripada kecil kita dilahirkan, selepas akil baligh bermulalah amanah itu yang kita pegang sehinggalah tua. Bahkan ada amanah yang kita tertinggal. Di antara salah satunya membantu orang-orang yang susah di sekeliling kita. Orang ini akan menghadap Allah dan akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, pulan bin si pulan, ketika mana hidupnya dia tidak membantu aku ketika aku minta bantuan kepadanya. Kita tak sedar. Lebih-lebih lagi orang yang ada kuasa, orang yang ada jawatan ketika itu, dialah yang akan bertanggungjawab. Jadi pada malam ni, tuan-tuan, saya nak bawa bab yang pertama, iaitu tentang wasiat yang pertama, bersegeralah beramal. Mukadimah dah habis 10 minit, dia punya penjelasan 1 jam. Kita habis pukul 10. Wah, sudah. Jadi tuan-tuan mati Allah, malam ini kita berkongsi pada wasiat yang pertama. Saya baca ringkasan dia. Saya bacakan keempat-empat tersebut, iaitu manusia yang pertama, manusia akan menyesal apabila telah menghadap Allah di dalam neraka. Waqala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam wasiatnya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahawasanya dunia ini adalah tempat cita-cita ahli syurga ataupun ahli neraka. Tuan-tuan, nak masuk dalam neraka kena ada cita-cita, nak masuk syurga kena ada cita-cita, nak masuk neraka kena lakukan sesuatu, nak masuk syurga juga kena lakukan sesuatu. Tuan-tuan tidak lakukan, tidak akan ke mana-mana. Nak pergi ke neraka Allah perlu lakukan sesuatu, perlu ada azam. Nak pergi ke syurga Allah pun juga kena lakukan sesuatu dan kena ada azam. Dan yang paling mudah nak ke neraka Allah. Tuan-tuan, saya pun ada cita-cita. Ni dulu punya cerita. Suatu sekolah, cikgu tanya, nak cita-cita jadi apa? Semua dah bagi tahu, saya seorang je belum. Saya pun angkat, cikgu, saya nak jadi bomber, cikgu. Cikgu puji, tuan-tuan. Bagus. Saya pun balik bagi tahu kat mak. Mak tadi cakap dengan cikgu nak jadi bomber. Mak pun puji. Kebetulan sebelah saya ada kakak saya. Kakak saya kata apa? Kau gila, kau terbakar, mak tak kenal. Saya pun nak baca doa. Menangis, tuan-tuan, menangis. Besok tu sampai kat sekolah, cikgu, saya tak nak jadi bomber, cikgu. Pasal apa? Kalau saya terbakar, mak tak kenal. Ditakutkan oleh seseorang yang kita pun tidak tahu macam manakah bentuknya. Itu adalah angan-angan. Jadi tuan-tuan, nak pergi ke neraka atau ke syurga, cita-citanya berada di atas muka bumi Allah. Tidak ada perbuatan di atas muka bumi Allah, tuan-tuan, tidak akan ke mana. Dan dia menyatakan bahawasanya yang pertama, Imam Ibnu Qudamah meletakkan surah Al-Fatir ayat 37 yang bermaksud, wahum yastarifuna fiha rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, yang bermaksud, dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka tersebut dan mereka berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke atas muka bumi, akan kami lakukan amalan-amalan yang baik yang tidak pernah kami lakukan ketika mana kami duduk di atas muka bumi-Mu, ya Allah. Ayat ini menerangkan bahawasanya manusia menyesal ketika mana telah diseksa oleh Allah dan mohon kepada Allah untuk dikembalikan. Tetapi manusia tidak akan sesekali dikembalikan. Dalam surah Al-Fatir ini ayat 37, saya ambil terjemahan ini menggunakan tafsir Al-Munir karangan Profesor Wahbah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam tafsir ini menerangkan 3 perkara. Yang pertama, apabila manusia telah dimasukkan dalam neraka Allah, manusia tidak akan dimatikan untuk kali yang kedua.
Yang kedua, apabila kulit-kulit telah terbakar, isi-isi telah menjadi hangus, tinggal nampak tulang kamu, Allah gantikan dengan yang baru supaya tidak mengurangkan sedikit pun kesakitan yang patut kamu rasai. Yang ketiga, apabila nyalaan api neraka itu padam, dinyalakan api neraka yang seterusnya, nyalaan tersebut lagi pedih daripada api neraka yang sebelumnya. Ketika ini hancurlah badan-badan manusia, kulit-kulit manusia, tetapi Allah gantikan dengan yang baru kerana manusia tidak akan mati untuk kali yang kedua. Lalu dipanggil pula malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah akan menarik manusia seperti mana Allah berfirman dalam surah Ad-Duhan ayat 47. Khuzuhu fa'tilifu ila sawa'il jahim. Iaitu apabila malaikat Zabaniyah menerima ahli neraka, malaikat Zabaniyah akan mengheret manusia sampailah di tengah-tengah neraka Allah, disiramkan pula dengan air yang panas. Hancur lebuhlah manusia pada ketika itu. Dan pada ketika inilah bukan sahaja manusia minta kepada Allah, manusia cuba melarikan diri tetapi tidak berjaya. Apabila tidak berjaya, manusia mohon kepada orang lain. Manusia mohon kepada malaikat Malik yang menjaga neraka tersebut, ketua yang menjaga neraka. Di dalam surah Az-Zu'ruf ayat 77, wanadu yang Malik liyadi alaina rabbuka qala innakum makisun. Wahai malaikat Malik, bagi tahu kepada Tuhan kamu, matikan kami sebab kami tak mampu. Lalu malaikat Malik mengatakan, wahai manusia, wahai ahli neraka, kekallah kamu duduk dalam neraka tersebut. Kamu tidak akan boleh pergi ke mana-mana. Tuan-tuan, apabila manusia diseksa oleh Allah, mohon kepada Allah, Allah tak layan. Mohon kepada malaikat Malik tak layan. Manusia akan minta kepada malaikat yang menyeksa mereka. Manusia akan mohon, wahai malaikat, berilah kami tempoh berehat. Tetapi tempoh berehat juga tidak akan diberikan. Dan akhirnya manusia akan minta bantuan kepada penghuni-penghuni syurga. Wahai penghuni syurga yang kami kenal, berikanlah makanan, berikanlah minuman. Penghuni syurga juga mengatakan, kali ini kami tidak boleh membantu kamu, kerana Allah melarang untuk memberikan bantuan sedikit pun ketika mana kamu duduk dalam neraka Allah. Tuan-tuan, apabila keadaan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sebab itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, kamu akan menyesal. Dan janganlah kamu leka, janganlah kamu lalai, kerana sesungguhnya kita masih hidup di atas muka bumi Allah. Kita masih bernyawa. Selagak segala amalan yang kita lakukan masih dikira. Tetapi apabila nyawa sudah dihilang daripada badan kita, tuan-tuan, tidak lagi ada amalan yang boleh kita buat. Tidak ada. Kemudian Imam Ibnu Qudamah meletakkan satu lagi ayat, iaitu surah Al-An'am ayat ke-27. Walau taru iz waqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunal mu'minin. Yang bermaksud, dan apabila ahli-ahli bakal neraka ini diperlihatkan di hadapan mereka tentang neraka, lalu mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami peluang untuk kembali kepada muka bumi. Kami tidak akan menafikan lagi ayat-ayat keterangan kamu, dan jadilah kami orang yang beriman. Ayat ini menyatakan bahawasanya manusia bakal ahli neraka yang belum lagi dimasukkan ke dalam neraka, hanya diperlihatkan neraka tersebut, sudah minta kepada Allah untuk dikembalikan. Belum lagi masuk, tuan-tuan. Belum. Hanya diperlihatkan di hadapan mereka. Mereka berkata, ya Allah, kembalikanlah kami ke muka bumi. Kami tidak akan menafikan ayat-ayat keterangan kamu, dan jadilah kami orang yang beriman. Tetapi ini juga tidak akan berhasil. Buatlah bagaimanapun. Dan dalam surah Al-An'am, tuan-tuan, mengikut tafsir Al-Munir, dia menyatakan Allah ingin menjelaskan bahawasanya sekiranya manusia ini dikembalikan ke bumi, dia pasti akan melakukan kerosakan, dia pasti akan melakukan kesyirikan, dan tidak akan berubah. Macam mana perangainya sebelum ini, samalah dia akan kekal begitu. Manusia tidak akan berubah. Sebab itu manusia tidak akan dikembalikan lagi ke muka bumi. Habis.
Itu belum lagi diceritakan bahawasanya kulit pada ketika itu di dalam neraka Allah, kulit akan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, fulan bin si fulan menggunakan kulit ini untuk melakukan maksiat." Ketika mana Allah telah melarang jangan disentuh, jangan bersentuhan yang bukan muhrim, tapi kamu pegang juga dan kamu lakukan ketika itu dengan perasaan bangga. Kulit akan berkata-kata di hadapan Allah bahawasanya apa yang perangai kita tidak akan disembunyikan, semua akan didedahkan. Ketika itulah kita akan menyesal. Dan ya tuan-tuan, pada malam ini kita masih hidup di atas muka bumi Allah. Kita doa Allah terima, kita taubat Allah terima, kita buat semua Allah terima. Jangan kita lalai. Itulah nasihat daripada Imam Ibnu Qudamah. Jangan kamu lengah-lengahkan dalam beramal. Kemudian tuan-tuan, di antaranya dinyatakan juga bahawasanya dalam surah Al-Hajj ayat ke-22 yang mana mengatakan bahawasanya penghuni neraka tadi cuba melarikan diri tetapi tidak akan berjaya. Kekallah kamu duduk di dalam neraka ini sampailah habis siksaan kamu. Dan pada ketika ini juga antara di kalangan ahli-ahli neraka akan menuding jari di antara satu sama lain. Kerana kamulah aku masuk dalam neraka ini, dan dia juga akan menuding kamu kerana kamu jugalah aku masuk dalam neraka ini. Macam mana pun kamu tuding di antara satu sama lain, kamu tetap kekal duduk dalam neraka ini. Kamu tidak boleh buat apa-apa. Kerana sebab itulah apa yang dibalas ini berdasarkan perbuatan kamu ketika mana kamu duduk di atas muka bumi Allah. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya apabila tapak tangan penghuni neraka dikeluarkan daripada neraka dan diperlihatkan oleh orang-orang penduduk di muka bumi, maka terbakarlah semuanya. Dan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, jika di dalam surau ini, di dalam masjid ini mempunyai jemaah seramai 100,000 orang dan salah satunya adalah penghuni neraka, nafasnya akan membakar semuanya. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah, inilah yang digambarkan oleh Allah. Yang mana kalau kita tuan-tuan dah diterangkan kepada kita tapi kita tidak yakin, kita tidak beramal, kamu tunggulah saat mana ketika kamu dimasukkan ke dalam neraka tersebut, yang mana diceritakan semuanya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi nasihat yang pertama ini tuan-tuan ialah tentang neraka. Kalau tuan-tuan perasan dalam bukan YouTube, dalam Facebook, saya terdengok satu video. Video ni yang dicerita ni seorang tomoy. Dia kata kalau nak fight tak ada masalah, fight macam mana pun dia berani. Tak kisahlah bawa datang besar macam mana pun musuh, dia tetap berani. Tapi dia kata apa tuan-tuan? Tapi bila sampai sakit gigi, dia pingsan. Sakit gigi. Orang yang kuat bergaduh, yang biasa dipukul, terlalu gagah ini, dia kata kalau sakit gigi je, dia kata ya Allah, lagi sakit daripada kena penumbuk, kena penendang. Jadi itulah yang diibaratkan siksaan Allah. Kalau Allah bagi sakit kepada kita tuan-tuan, la ilaha illallah, kita boleh bayangkan. Itu di antaranya tentang neraka. Kemudian kita ubah kepada syurga. Ya Allah, bukankah syurgamu ini terlampau banyak nikmat? Kenapa orang-orang di dalam syurga juga minta kepada Allah dikembalikan ke muka bumi? Bukankah kita semua nak masuk syurga tuan-tuan? Yang kita ada duduk di dalam majlis ini semuanya berhajat untuk dapatkan ganjaran, dan akhirnya semoga Allah merahmati kita, Allah letakkan kita di dalam syurga. Tetapi kenapa di dalam ini menyatakan bahawasanya penduduk ahli-ahli syurga mohon kepada Allah untuk dikembalikan? Imam Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab ini, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya roh para syuhada yang telah dimasukkan ke dalam syurga Allah akan berterbangan bebas. Roh para syuhada ialah roh-roh orang yang mati, pejuang-pejuang syahid. Mereka syahid di jalan Allah, Allah kurniakan kamu masuk dalam syurga. Ketika mereka dimasukkan ke dalam syurga, mereka boleh berterbangan bebas. Dan apabila mereka berterbangan, mereka hinggap di satu lampu arasy Allah, dan ketika itu mereka berkumpul menceritakan, ya Allah, betapa hebatnya dalam syurga ini.
Kemudian Allah menjelmakan zatnya. Allah mengatakan, wahai ahli-ahli syurga, apakah engkau telah melihat dengan matamu tentang nikmatku? Lalu mereka mengatakan, ya Allah, yang mana nikmat yang kami terima tidak pernah terlintas di pikiran kami ketika mana kami duduk di atas muka bumi. Sedikit pun apa yang kami pikirkan, semuanya lebih hebat daripada apa yang kami jangkakan. Kemudian Allah berkata, wahai ahli-ahli syurga, jika dibenarkan kamu minta sesuatu, apa yang kamu nak minta? Lalu roh para syuhada tadi mengatakan, ya Allah, kami nak minta sesuatu, kembalikanlah kami ke muka bumi. Permintaan ini Allah tidak akan benarkan. Kenapa permintaan ini? Kerana mereka apabila kembali kepada muka bumi, mereka akan berperang lagi sekali, mereka akan beramal lagi sekali, mereka akan berjihad lebih hebat daripada sebelum ini, supaya dimasukkan kembali di dalam syurga ini dan mendapat lebih nikmat-nikmat yang ada. Mereka kembali untuk beramal, kerana hanya amalan di muka bumi saja diterima, bukan di dalam syurga. Tuan-tuan, satu lagi kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dia menyatakan bahawasanya di dalam syurga ini ada beberapa tingkat, dan setiap tingkat ini ada penghuni-penghuninya. Dan dia menyatakan di dalam tersebut, Imam At-Tabrani menyatakan bahawasanya apabila semua penduduk-penduduk syurga yang di bawah sekali mengatakan, ya Allah, betapa hebatnya nikmat yang kami terima, kami tak pernah terfikir pun di atas dunia ini yang kami dapat. Dan pada ketika itu, dengan kemewahan yang ada, dengan kenikmatan yang ada, ditakdirkan mereka terhidur satu bauman, satu yang cukup harum. Lalu penghuni syurga ini mencari, ya Allah, mana datangnya haruman ini? Selama mana kami duduk, kami tak pernah bau. Tiba-tiba kami datang dan kami ada jumpa bau. Mereka mencari dan tak jumpa, walaupun harum, tetapi tidak tahu mana datang puncanya. Lalu mereka memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, bantu kami, di manakah datangnya haruman ini? Lalu Jibril mengatakan bahawasanya ini adalah satu titisan yang jatuh daripada penghuni di tingkat atas. Penghuni syurga di tingkat atas terjatuh, satu titisan jatuh kepada penghuni yang tingkat bawah. Lalu penghuni syurga di tingkat bawah mengatakan, wahai Jibril, apakah amalan mereka sehingga mereka dimasukkan di tingkat atas? Padahal kami yang dekat bawah ni cukup hebat dah ni. Malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya amalan mereka sama macam kamu. Tetapi pada ketika mereka hidup di atas muka bumi Allah, mereka berzikir kepada Allah, mereka lebih-lebihkan zikir, lebih-lebih memuji Allah. Dengan zikrullah itu Allah masukkan mereka pada syurga yang di tingkat atas. Kemudian ahli syurga ni mengatakan, wahai Jibril, kembalikan kami ke muka bumi. Kami nak beramal, kami nak berzikir, kami nak buat supaya kami ditempatkan di syurga yang tingkat atas. Inilah yang dikatakan bahawasanya penghuni syurga pun juga menyesal. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana tak beribadat dengan lebih. Walaupun nikmat yang ada ini, mereka cuba mendapatkan yang lebih. Dan pada ketika ini kita lihat, rupa-rupanya penghuni syurga juga minta kepada Allah untuk dikembalikan. Dan ada beberapa kisah, sebenarnya di dalam syurga Allah nanti kita akan berhimpun macam inilah. Kita akan berhimpun dan kita akan bercakap di antara satu sama lain. Di antara topik perbincangannya ialah mereka akan menceritakan pengalaman mereka ketika mana mereka hidup di atas muka bumi. Salah seorang mengatakan, sesungguhnya ketika mana aku duduk di atas muka bumi, aku menjadi takut. Aku duduk di atas bumi, semua arahan Allah aku ikut, tidak ada satu pun aku tinggal. Tetapi berkat dengan rahmat Allah, Allah kurniakan kepadaku, aku masuk dalam syurga. Kemudian sahabat-sahabat lain mengatakan, ya Allah, samalah macam aku juga membuat seperti kamu, aku takut dengan siksaan Allah. Tetapi Allah kurniakan rahmat, aku dapat masuk syurga bersama-sama kamu. Tuan-tuan boleh tengok apa yang diceritakan di dalam surah At-Tur ayat 24 hingga 28 dalam Quran. Yang kedua, mereka juga akan membincangkan tentang apa? Tentang topik. Salah satunya dia mengatakan, sesungguhnya ketika mana aku duduk di atas muka bumi Allah, ada seorang ada seorang sahabatku.
Sahabatku ini ketika mana aku hidup, dia tidak meyakini tentang kehidupan selepas kematian. Dia tidak meyakini tentang kuasaan Allah. Dia tidak meyakini macam-macam, sehingga dia memujuk aku supaya aku keluar daripada agama Islam. Tetapi dengan keimanan yang Allah berikan kepadaku, aku kekal beriman. Dan dengan rahmat Allah aku dimasukkan ke dalam syurga ini. Kalau kamu tak percaya, jom kita tengok dalam kubur, dalam neraka. Lalu mereka pergi dan lihat, inilah sahabatku yang menafikan tentang kekuasaan Allah memang ada di dalam neraka tersebut. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah As-Saffat ayat 50 hingga 53. Dan ada permintaan lain. Ada di antaranya ahli-ahli syurga ini berkata, "Ya Allah, aku nak bercucuk tanam." Lalu Allah mengatakan, "Bukankah ini semua dah ada pada kamu?" "Tidak ya Allah, aku nak bercucuk tanam juga." Permintaan ahli syurga, tuan-tuan, agak-agak boring kot. Kemudian ada juga penghuni syurga mengatakan, "Ya Allah, aku nak anak, aku nak anak." Diberikan. Dan yang lagi satu saya lupa apa lagi permintaan. Ada 3 permintaan. Yang lagi satu ialah, "Ya Allah, aku nak unta." Pun diberikan. Inilah kehebatan syurga. Tetapi ada di kalangan mereka yang menyesal kerana mereka, "Ya Allah, kalau aku tahulah nikmatnya begini, Ya Allah, atas muka bumi lagi aku dah buat macam-macam, supaya apa yang aku hajatkan aku akan dapat." Jadi kita lihat, diceritakan satu persatu supaya kita boleh faham apakah situasi yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. Kadang-kadang ayat itu kita duk baca, tapi kita tak faham. Tapi bila kita cerita, ya Allah, Allah dah cerita dah dalam Al-Quran benda-benda begini. Jadi menjadi semangat kita untuk beribadat. Jangan kita lalai, kerana sesungguhnya janji-janji Allah itu adalah janji-janji yang benar. Tidak ada yang tidak benar. Dan juga dinyatakan tentang kubur. Kita dah habis bab 1 tentang neraka. Yang kedua, syurga. Kita masuk yang ketiga, bab kubur, yang mengatakan bahawasanya penghuni kubur akan menyesal. Seperti mana dinyatakan di dalam ini ialah Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahawasanya di antara sesetengah para ahli-ahli salaf ataupun ahli beribadat, ketika mereka telah jemu dalam beribadat, mereka akan mengorek kubung lubar mereka sendiri dan mereka akan duduk di dalam tersebut seolah-olah mereka telah dikuburkan. Dan apabila mereka telah dikuburkan, mereka berkata kepada diri mereka sendiri, "Ya Allah, betapa takutnya di dalam kubur ni, Ya Allah. Betapa sempitnya, Ya Allah. Betapa gelapnya, Ya Allah. Ya Allah, tak boleh nak bernafas." Ketika ini mereka merasakan. Dan dia mengatakan, "Wahai diriku, sekiranya engkau diberi peluang untuk mohon kepada Allah, apa yang kau nak minta?" Lalu dia berkata, "Ya Allah, sekiranya dipeluangkan aku minta sesuatu, kembalikanlah aku ke muka bumi." Tuan-tuan, pada ketika ini dia mengatakan, "Wahai diriku, engkau sebenarnya masih hidup. Kau jangan main-main. Kau bangun, kau pergi beramal." Dia membayangkan sebenarnya imajinasi yang apabila ketika mana duduk di dalam kubur tersebut. Orang yang sudah lama beramal, jemu beramal, dah tak tahu nak buat apa dah, ada di kalangan antara ahli ibadah ini, akan menyepikan diri. Itu yang mengatakan ada yang mengasingkan diri untuk bertawakal kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan, dan salah satunya mengorek lubang kubur sendiri. Apa yang dia merasakan ialah ketakutan. Dan dia berjanji, sekiranya aku duduk di atas muka bumi, aku akan pastikan kubur aku luas, aku akan pastikan kubur aku tak gelap, aku akan pastikan kubur aku menjadi tempat yang selesa. Dan ketika ini, tuan-tuan, kita tak dapat bayang, sebab yang diceritakan ialah pengalaman orang tersebut. Kalau kita nak dapat pengalaman, tuan-tuan, kita pakat besok kita korek lubang song satu. Kita masuk, siapa yang paling lama dia champion. Boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Kita bukan begitu. Kita tak sampai lagi ke tahap tu. Baru tengok orang meninggal pun dah lari. Tapi apabila kenyataan begini, itulah dia. Lepas ni, tuan-tuan balik, tuan-tuan buka YouTube. Ada 2 peristiwa. Peristiwa pertama ialah seorang pemuda yang kurang waras, diikat tangan, diikat kaki, diletakkan di dalam kubur selama 8 jam. Dikuburkan hidup-hidup selama 8 jam. Dan di sebelah pemuda tersebut
diletakkan satu buluh kosong, buluh itu dibuat lubang, dibuka, diletakkan seekor tikus dalam buluh tersebut. Tikus itu dikebumikan bersama-sama dengan pemuda itu selama 8 jam. Apabila telah dikebumikan, diletakkan papan, diletakkan tanah, seperti mana yang itulah bentuk sebenar. Jam yang pertama orang masih ramai, jam yang kedua orang dah beredar. Itulah hakikat dia. Tak ada siapa nak tunggu dah tuan-tuan. Tak ada orang nak tunggu situ 1 jam 2 jam, tidak ada. Lepas ke bumi, lepas talqin, semua orang akan balik. Itulah hakikatnya. Bila sampai ke 8 jam yang telah dijanjikan, orang berkumpul balik. Semua ingin melihat apa yang terjadi. Lalu dikorek lubang kubur tersebut. Bila dikorek dan akhirnya dibuka papan tersebut, semua yang terkejut bila melihat apa yang terjadi di dalam kubur itu. Kalau tuan-tuan nak tahu apa yang terjadi, kita sambung minggu depan. Sudah, ustaz ni kacau betul lah. Tuan-tuan, yang terjadi ialah pertama, pemuda itu masih hidup dan tikus di dalam ini mati. Dan apabila dipapah pemuda ini keluar, pemuda ini tak boleh bercakap. Dia kata, ya Allah, tak boleh nak cerita. Walaupun dia seorang waras, dengan sifat dia tak boleh nak cerita. Bila ditanya apakah pengalaman kamu, tak boleh nak cerita. Dan secara fizikalnya tuan-tuan, basah baju dia. Bila nak tanya, tak nak cerita, dia tak boleh nak cerita. Kemudian peristiwa yang kedua di Indonesia juga. Seorang alim ulama yang betul-betul berilmu, memang betul-betul beragama, dibuat satu pentas, di hadapan pentas dia buat satu kubur. Ulama ini berjubah putih, dikebumikan betul-betul di hadapan orang ramai ni. Dan apabila sampai waktunya dikembalikan, dikorek semula, pertama ulama ini masih hidup. Dan apabila ditanya, dia kata, ya Allah, tak boleh nak sebut, dia kata. Dan secara fizikalnya basah. Ditanya, dipapah, sampailah ke atas pentas, dibagi mikrofon, dia kata tak boleh nak cerita. Dan dia nasihatkan kepada semua bahawasanya kubur amat menakutkan. Dan yang kedua, bila kita lihat pemuda tadi dengan ulama tadi basah bajunya, kita rujuk balik ayat Quran surah Al-Ghafir ayat 46 yang menyatakan bahawasanya ahli-ahli kubur yang telah dimasukkan ke dalam kubur akan didedahkan dengan bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Betapa panasnya neraka, betapa panasnya kubur tersebut. Orang yang duduk di alam barzakh akan didedahkan dengan bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Ya Allah tuan-tuan, bagaimanakah perasaan pada ketika itu? Saidina Uthman, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan syurga, juga menangis bila lihat kubur. Sahabat bertanya, wahai sahabat, kenapa bila diceritakan tentang neraka kau tak menangis? Diceritakan tentang peperangan kau tak menangis? Diceritakan tentang siksaan kau tak menangis? Tetapi bila diceritakan tentang kubur kau akan menangis. Saidina Uthman tuan-tuan, orang yang dia dah dijamin syurga, dia mengatakan bahawasanya Rasulullah menasihatkan dia, sesungguhnya ujian di hari akhirat, alam akhirat, ujian pertama di alam kubur. Kalau kamu lepas siksaan kubur, insya-Allah kamu akan lepas semua ujian di alam akhirat. Tetapi kalau kamu terkandas di dalam kubur, kamu akan terkandas di semua ujian di hari akhirat. Ujian pertama di dalam kubur. Kalau kubur kita lepas, insya-Allah yang lain-lain juga kita akan lepas. Tetapi kalau kubur kita tidak lepas tuan-tuan, jangan harap kita boleh lepas siksaan-siksaan lain. Tuan-tuan, lagi satu. Lepas ni tuan-tuan balik, tuan-tuan cari satu filem orang putih. Filem ni nak sebut saya tak berani, tapi saya eja BURIED. Kalau saya sebut bunyi dia lain. Cerita 2 jam setengah. Pelakon dia ada seorang. 2 jam setengah, pelakon dia seorang, Best Award. Cerita dia tentang apa tuan-tuan? Cerita dia tentang seorang pemuda sukarelawan peperangan, berhantar misi bantuan, ditangkap, dimasukkan dalam keranda, ditanam hidup-hidup. Yang saya nak cerita ni tuan-tuan, ya Allah, Mak Saleh pun mungkin kaji Al-Quran, Mak Saleh juga kaji hadis. Dia menceritakan bahawasanya macam mana ular boleh ada di dalam keranda tersebut. Kalau ikutkan keranda tu tutup cantik rapat. Diceritakan apabila pemuda ini dikebumikan dengan keranda,
diberikan telefon sebelah dia, dan apabila telefon itu berbunyi, pemuda ini pun tersedar daripada pingsan. Dan ketika dalam tersebut, kepanasan yang melampau. Kalau dia bercakap banyak, sesak nafas. Yang kedua, bagaimana ular boleh masuk ketika kubur itu menghimpit, pecah keranda tersebut, ular masuk, pasir pun masuk. Kalau dia tak kaji Al-Quran dengan hadis, dia takkan masuk cerita ular tu, tuan-tuan. Cerita tentang kepanasan. Tetapi kita yakin bahawa mereka juga melihat bagaimana mereka nak melatakan suasana kubur pada ketika itu. Itulah yang boleh kita ambil pengajaran. Tuan-tuan tengok sampai 2 jam setengah, lepas tu tuan-tuan tension. Sebab penghujung dia tak tahu dia hidup ke mati. Dah lah tunggu 2 jam setengah, penghujung tak tahu. Ingat kalau Hindustan tuan-tuan pecah pawagam tu, tak ada jawapan. Itu di antaranya yang boleh saya kongsikan. Kemudian dia nyatakan pula oleh Imam Ibnu Qudamah, dia mengatakan bahawasanya kami meriwayatkan bahawa sesungguhnya ada seorang pemuda yang alim, yang kuat beribadah. Pemuda ini telah solat 2 rakaat di sebelah kubur. Apabila pemuda ini telah habis solat 2 rakaat di sebelah kubur, pemuda ini berehat dan tertidur di kubur tersebut. Lalu pemuda ini bermimpi. Penghuni kubur memarahinya, "Wahai pemuda, engkau telah menyakitiku." Terkejut tuan-tuan pemuda ni. Dia kata, "Apa yang aku buat?" Lalu penghuni kubur mengatakan, "Wahai pemuda, engkau telah menyakitiku. Sesungguhnya 2 rakaat solat yang engkau buat sekiranya menjadi milikku adalah lebih hebat daripada harta sebesar bumi. Tetapi kamu masih hidup. Allah tidak tunjuk kepada kamu tentang ganjaran tersebut. Tapi kami tahu betapa besarnya ganjaran tersebut." Ganjaran solat 2 rakaat yang pemuda ini buat sekiranya diberikan kepada penghuni penghuni kubur, dia mengatakan ia adalah lebih hebat daripada harta sebesar bumi. Tetapi kamu masih hidup, kamu tak tahu. Kami tahu betapa hebatnya 2 rakaat tersebut. Kita dah tuan-tuan, kita solat, kita bukan tahu ganjaran. Kita yakin akan ada ganjaran, tapi bagaimanakah bentuk ganjarannya kita pun tak boleh bayang. Tapi pada malam ini tuan-tuan, saya offer. Ni sahabat saya ada ni. Saya offer, Haji nak solat 2 rakaat ke banglo sebiji? Kalau dia sebut, "Ustaz, 2 rakaat solat," bohong namanya. Manusia tuan-tuan. "Ustaz, banglo." Itu jawapan yang betul. Apabila manusia ini diberikan harta yang begitu di hadapan mata, yang disegerakan, manusia akan ambil. Dia kata, "Ustaz, solat tu bila-bila masa boleh buat." Itulah jawapan yang sebenar-benarnya. Tetapi penghuni kubur mengatakan bahawasanya 2 rakaat itu sekiranya diberikan kepada kami adalah lebih hebat daripada harta sebesar bumi. Kamu masih hidup, kamu tak tahu. Kami yang dah mati ni, kami tahu bahawasanya amat besar ganjarannya solat 2 rakaat. Jadi tuan-tuan, memperbanyakkanlah solat sunat, dan di antaranya itulah yang perlu kita lakukan. Di dalam kitab Allahu Akbar Al-Hikam, karangan Syekh Athaillah As-Sakandari, hikmah yang pertama dah cukup dah. Dia mengatakan bahawasanya janganlah kamu bersandar kepada amalan kamu, kerana amalan kamu belum tentu akan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah. Dan dinyatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bagi tahu kepada semua sahabat, "Wahai sahabat-sahabat, kamu semua akan dimasukkan dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalan kamu." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah termasuk kamu?" Rasulullah mengatakan, "Ya, termasuklah aku. Aku akan dimasukkan dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalanku, tetapi kerana rahmat Allah." Kalau Rasulullah tak boleh masuk syurga tentang berkaitan dengan amalan Rasulullah, kita nak masuk macam mana tuan-tuan? Amalan kita dengan Rasulullah jauh. Rasulullah berkata, "Aku masuk dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalanku. Aku masuk dalam syurga Allah berdasarkan rahmat Allah." Dan dikatakan di antara tanda-tanda orang yang bersandarkan kepada amalan, kalau tuan-tuan ingat malam ni, antara tanda-tanda orang yang bersandarkan kepada amalan, yang pertama, apabila dia melakukan dosa, dia menganggap dosa itu tidak mengapa kerana amalan sudah banyak. Inilah tanda yang pertama.
Yang kedua, apabila dia melakukan dosa, dia tidak mahu minta ampun kepada Allah, tidak mahu bertobat kepada Allah. Ini juga tanda yang kedua. Dia mengatakan bahawasanya kamu amal dah banyak. Tuan-tuan, kalau kita fikir balik didikan, dulu kita dinyatakan bahawasanya di akhirat kelak akan ada dacing. Apabila timbangan amalku memberat, apabila timbangan dosaku menaik, ketika itu masuklah kamu ke dalam syurga. Perkara inilah yang dinyatakan bahawasanya apabila kita bersandarkan kepada amalan semata-mata, bila kita lakukan dosa, kita mengatakan tidak mengapa, kita belum tahu lagi dosa itu lagi banyak ataupun sedikit. Entah dosa itu lagi banyak. Kalau tuan-tuan bayang tuan-tuan, yang mana yang biasa duduk surau, solat jenazah berapa pahala dia tuan-tuan? Tu satu bukit Uhud. Mengiringi jenazah pergi ke tanah perkuburan, bukit Uhud lagi. Kalau kita fikirlah kepala otak, ya Allah, kalau bukit ni timbang, takkanlah tak boleh lawan dosa. Orang inilah yang apabila dia merasakan pahala dah banyak, dia akan buat dosa dan tidak mahu minta kepada Allah. Inilah orang yang bersandarkan kepada amalan. Jangan kamu bersandarkan kepada amalan. Sesungguhnya amalan kamu belum tentu lagi menjamin kamu masuk dalam syurga Allah. Ya Allah tuan-tuan. Jadi kita lihat dan kita terus masuk yang keempat, iaitu yang terakhir pada malam ini. Tadi saya janji sejam, tapi tak sampai sejam macam nak habis dah. Ke nak cukupkan sejam juga? Sudah. Jangan cek pasal Ustaz, jangan lagi jai sampai. Tuan-tuan, yang keempat ialah tentang orang dalam sakaratul maut. Ketika ini mereka akan mohon kepada Allah untuk dilewatkan kematiannya. Saya tunjukkan ayat ini selepas azan. Kita azan dulu.
Okey, baik tuan-tuan. Yang terakhir, yang keempat, iaitu diceritakan bahawasanya ketika manusia dalam sakaratul maut, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, lewatkanlah kematian kami, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kamu di antara salah seorang kamu. Lalu manusia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang terdekat yang menyebabkan aku boleh bersedekah. Ketika kita dalam sakaratul maut, kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, lewatkan kematianku, lewatkan kematianku, lewatkan kematianku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak bersedekah, berilah aku peluang untuk aku bersedekah, kemudian kau ambillah nyawaku. Sesekalinya Allah tidak akan mempercepatkan dan tidak akan melewatkan kematian seseorang. Dan kita nyatakan di sini kenapa bersedekah, tuan-tuan? Kerana di antara amalan yang paling sukar untuk kita lakukan adalah bersedekah. Walaupun senyum itu sedekah, tetapi senyum tak boleh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan senyum ketika dalam sakaratul maut, tak tahulah apa nak jadi. Senyum bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu ialah harta-harta yang kita tinggal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku akan ambil harta ni, aku akan bawa kepadamu, bagilah aku peluang. Tetapi peluang itu kamu tidak akan dapat. Tuan-tuan, apabila seseorang hamba Allah bersedekah dan pada ketika itu tidak terasa pada dirinya dan dia tidak merasakan sedikit kerugian sekalipun, itulah hidayah Allah namanya. Allah bantu kamu untuk kamu beramal, Allah bantu kamu untuk kamu bersedekah, dan pada ketika itu Allah tenangkan kamu, kamu tidak merasa apa yang telah kamu sedekahkan. Tetapi tuan-tuan, bila tuan-tuan bersedekah, nak masuk biru termasuk merah, tuan-tuan kejar tabung sampai ke belakang, itu tandanya orang yang tak dapat kerahmatan daripada Allah. Nak bersedekah bukan mudah, tuan-tuan. Saya kuliah duha muslimat. Kuliah duha ni memang muslimat, tuan-tuan. Dia jarang muslimin. Kalau muslimin, imam dengan Tok Bilal je ada, 2 orang. Tak jadi kuliah. Tapi kalau muslimat ni penuh. Masa itulah, dan salah satu soalan dia kata, Ustaz nak tanya. Boleh Ustaz, macam manalah Ustaz kalaulah saya bersedekah semua, tetapi ketika selepas saya bersedekah, nyawa saya panjang Ustaz, tak mati-mati. Nyawa saya panjang, saya takut salahkan orang, saya takut menyusahkan orang. Kalau nyawa saya panjang, saya nak buat apa Ustaz? Ustaz nak jaga saya. Hujung tu yang mahal tu. Bukan soalan itu, soalan yang kedua, Ustaz, kalaulah saya tak sempat bersedekah, saya meninggal dulu, macam mana Ustaz? Tuan-tuan, kedua-dua ini permainan dunia. Sesungguhnya dunia ini dijadikan untuk menduga kamu, dan apabila kamu bersedia, kamu dapat lakukan. Tetapi kamu tidak bersedia, kamu akan lalai dengan dunia ini. Tuan, bukan mudah. Dan yang kedua juga dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Rabbirji'un la'alli a'malu sola fima taratukallah. Ya Allah, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Di mana ketika mana? Saat sakaratul maut.
Allah ceritakan juga manusia akan mohon walaupun di saat-saat terakhir, dan permohonan ini tidak akan ditunaikan. Jadi dua perkara ini tuan-tuan, itulah yang mana manusia akan menyesal keempat-empat perkara. Dan sebagai penutup pada malam ini tuan-tuan, saya tutup dah kitab ni, nanti dia lambat. Saya ceritakan pengalaman tuan-tuan, penceritaan yang boleh kita kongsikan bagaimana kita nak bersedekah, yang mana kalau kita dapat tuan-tuan, sebenarnya kita nak buat macam mana yang diceritakan kepada saya. Sahabat saya tuan-tuan, dia datang, dia kata, "Ustaz, nak buka pusat jagaan orang tua macam mana?" Saya kata, "Saya pun tak tahu." Dia kata, "Kenapa?" Sahabat saya tuan-tuan, dia jaga mak mertua dia uzur dah. Dia kata dia terbaca, dia kata pusat jagaan orang tua ni ada harian, ada mingguan, ada macam-macam aktiviti. Hajatnya nak hantar mak mertua bukan nak tinggal, tetapi nak beri aktiviti. Ada kawan, ada pengajian, jadi boleh duduk di situ. Lepas tu dia kata dia pergi satu pusat, dia buat telefon, dia buat appointment, dia dapat pergi. Dia kata dia nak tengok sebelum dia buat keputusan nak atau tidak hantar mak mertua dia. Lalu dia pun pergi. Sampai satu pusat jagaan tu, apabila sampai, penyelia pun bawa dia masuk dalam. Dia boleh pusing ke semua. Tetapi dia menceritakan, dia kata, pertama bila masuk je pintu ni, dia jumpa satu katil nombor 1, pakcik yang berjubah putih, dan pakcik ni sedang pegang ni Quran ni, dan mula dia terkumat-kumit. Mungkin tengah buat hafazan kot. Jadi dia tak tegur pakcik yang pertama, dia tegur pakcik yang seterusnya sampailah habis. Dia tanya semua ni. Dan soalannya ialah, kebanyakan bila dia jumpa pakcik atau makcik, "Pakcik, macam mana boleh pakcik datang ke sini? Siapa yang hantar pakcik? Mana anak pakcik?" Makcik pun sama. "Makcik, macam mana boleh makcik datang sini? Siapa yang hantar makcik? Dan mana anak makcik?" Dia kata apa tuan-tuan? Jawapan dia konsisten, sama je semua orang. Pakcik yang datang sendiri, makcik yang datang sendiri. Tapi bila tanya dekat penyelia, bohong belaka. Bohong. Walaupun bohong tuan-tuan, kita tengok ibu bapa ni tak nak rosakkan nama anak, buatlah macam mana pun tetap sayang. Dah diletakkan tempat tu, masih nak jaga nama anak, tak nak busukkan nama anak. Orang tua buatlah macam mana pun, sayang tu tetap ada. Dan dia kata bila dah pusing habis ni, dia dah pusing, dah tengok, ya Allah, memang hebat tempat tu. Ketika nak balik ni, dia jumpa balik pakcik katil nombor 1. Tetapi pakcik ni tuan-tuan dah tak baca Quran, dia dah turunkan kaki dia dekat katil, dia pun duduk. Jadi sahabat saya tanya, "Pakcik sihat?" Rupa-rupanya tuan-tuan, pakcik katil nombor 1 lah paling peramah dalam pusat tu. 1 dia tanya, 10 dia jawab. Orang macam ni bosan nak borak-borak, kita boleh cari maklumat. Dia boleh bercerita. Dia pun borak, rupanya pakcik tu punyalah peramah. Dan di penghujung dia, soalan dia apa tuan? Dia kata, "Pakcik, sebenarnya saya nak tanya, siapa yang hantar pakcik dekat sini? Mana anak-anak pakcik? Dan macam mana boleh pakcik datang sini?" Soalan ini tuan-tuan, yang pakcik yang peramah ni tuan-tuan, dia kemam mulut ni, dia kemam dan dia pejam mata seolah-olah nak menangis. Yang pada asalnya peramah, dia tukar, dia kemam mulut, dia nak menangis. Jadi sahabat saya kata, Allah, dah tersalah soalan lah ni. Yang pada mulanya peramah, dia dah bertukar. Jadi dia tukar soalan lain, pakcik tak nak jawab dah. Pakcik ni tetap kemam, dia pejam mata macam nak menangis. Tukar soalan lain, minta maaf pun tak nak dah, buatlah apa pun tak nak dah. Sahabat saya kata, Allah, tersalah soalan. Sebab pada awalnya dia gembira. Last sekali sahabat saya kata, "Pakcik, dah waktu zuhur, jom kita solat." Tetap macam itulah juga tuan-tuan. Jadi sahabat saya ambil tangan pakcik, salam. Dia kata, "Pakcik, saya balik dulu." Tak nak cakap dah tuan-tuan. Tapi bila sahabat saya nak pulang tuan-tuan, pakcik ni ambil tangan sahabat saya ni. Dia kata, "Nak, jangan hantar mak dan ayah kat sini. Ini bukan tempat mak dan ayah berehat. Mak dan ayah nak berehat di rumah, bukan dekat sini." Dia ambil sahabat saya ni, duduk sebelah ni, duduk sebelah katil ni. Dia kata, "Nak, pakcik ni dulu orang kaya. Pakcik orang kaya, pakcik banyak duit, semua orang kenal pakcik. Pakcik ni orang kenamaan." Dia cerita tuan-tuan macam mana dia boleh ada dekat situ. Dia kata ketika mana pakcik tiba-tiba sakit, masuk ICU, pakcik tak sedarkan diri. Ketika itulah pakcik tak sedarkan diri, pakcik masih ICU, pakcik kritikal, dan keadaan itulah makcik, isteri pakcik meninggal dulu. Orang yang sihat meninggal dulu, orang yang sakit tak meninggal lagi.
Dia kata bila dia sedar je tuan-tuan daripada ICU, daripada koma, dia kata, doktor kata, pakcik boleh balik dah. Tapi pakcik ingat, pakcik tak boleh lama. Pakcik akan meninggal sekian-sekian. Dah bagi tarikh dah. Dah bagi tarikh. Dia kata disebabkan itulah pakcik balik. Pertama pakcik ziarah isteri pakcik dekat kubur. Kemudian pakcik balik, pakcik panggil semua anak-anak pakcik. Pakcik habiskan semua harta sebab pakcik tahu pakcik nak meninggal. Sebagian harta bagi pada anak-anak, bagi infak kepada masjid, bagi dekat surau, bagi dekat tahfiz, semua habis. Dan dia kata rumah yang banglo dia duduk ini, dia pindahkan nama terus kepada anak. Dia nak meninggal, dia tak nak buat apa-apa, dia tak nak tinggalkan harta. Tuan-tuan, kalau kita tahu besok kita nak meninggal tuan-tuan, penuh tabung surau ni. Tapi Allah tak bagi tahu bila kita nak meninggal. Allah tak bagi tahu pun. Tapi kalau kita tahu kita nak meninggal tuan-tuan, kita akan solat 24 jam tak berhenti. Kita akan doa kepada Allah, doa itulah yang terbaik. Kita akan solat kepada Allah, solat itulah yang terbaik. Semua kita akan buat, tetapi kita tak ada beritahu bila kita nak meninggal. Pakcik ni buat sebab apa? Dia tahu dia nak meninggal. Tetapi dia kata apa tuan-tuan? Selepas habis semua ni, rumah semua dah habis ni, selepas 2 tahun pakcik tak mati-mati lagi. Selepas 2 tahun pakcik tak mati-mati lagi. Dan dia kata tahun yang kedua itulah anak pakcik jual rumah tu. Pakcik tak boleh duduk mana dah. Rumah yang pakcik duduk anak jual. Dan dia kata apa tuan-tuan? Selepas bagi harta ni, anak-anak tak tengok dah. Sebab anak ingat memang dia nak mati. Inilah mainan harta ni. Dan apabila rumah dijual, ada sahabat dia datang. Sahabat dia kata, jom, pakcik dibawa ke tempat ini oleh sahabat pakcik. Dan pakcik duduk sini dah 6 tahun tak mati-mati lagi. 2 tahun di rumah, 6 tahun di pusat. Cuma dia kata apa tuan-tuan? Pakcik ni cerita, pakcik bila duduk pusat ni, pakcik baru kenal Allah. Pakcik kenal Rasulullah, pakcik solat. Dan setiap kali pakcik solat, pakcik beranggapan besok pakcik nak meninggal. Solat ni solat yang paling baik tuan-tuan. Kita tahu kita nak meninggal, kita akan solat, kita akan berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh sebab besok nak meninggal. Dan pakcik ni kata setiap kali dia berdoa seolah besok dia nak meninggal. Dan setiap malam dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bukalah pintu hati anakku suruh anakku datang ambil. Selama 6 tahun tak datang-datang. Duduk situ anak tak pernah datang. Dia cerita ni tuan-tuan menangis. Pakcik ni apa tuan-tuan? Sebab apa? Dia tak cerita itulah pengalaman dia. 2 tahun di rumah, 6 tahun di pusat, tak mati-mati lagi. Bila sahabat saya tuan-tuan dia kata, ya Allah ini satu dugaan. Tapi bila ketika itu tuan-tuan, bila sahabat saya nak pulang, pakcik ni kata nak, besok anak pakcik nak datang ambil. Tiba-tiba je dia tuan-tuan, dia kata besok anak pakcik nak datang ambil. Ya Allah, sahabat saya kata seronoknya pakcik 6 tahun tunggu. 6 tahun anak tak datang, besok nak datang, seronok. Daripada muka sedih, muka ceria terus pakcik tu. Jadi bila sahabat saya kata, ya Allah seronoklah pakcik, tahniah. Sahabat saya pulang, seminggu selepas tu sahabat saya datang, dia bawa mak mertua dia. Memang nak tempatkan tempat tu. Dia datang dengan mak mertua dia seminggu selepas tu. Dan selepas dia datang tuan-tuan, pertama ialah katil nombor 1 lah, mana lagi dia nak pergi. Dia pun pergi katil nombor 1, dah tak ada orang. Dia tanya penyedia, mana ke pakcik katil nombor 1 ni? Pakcik ni meninggal 3 hari lepas. 4 hari selepas sahabat saya pergi, pakcik ni meninggal. Dan bila penyelia ni kata tuan-tuan, ketika sahabat saya datang itulah kali terakhir. Pakcik ni dia kemas semua barang-barang dia, besok nak balik, dia pegang ni. Dia bagi tahu dekat penyelia, anak nak datang ambil. Penyelia kata, anak tak pernah telefon pakcik. Ya, pakcik kata anak datang ambil. Bergaduh. Pakcik tu duduk, dia duduk dekat luar pintu ni. Daripada subuh duduk, orang tua duduk tuan-tuan, berdiri depan pintu. Dia kata anak nak datang ambil, seronok. Penyelia kata tak pernah anak pakcik telefon pun. Tak, anak pakcik datang ambil. Dia tunggu daripada subuh sampailah ke zuhur, tunggu. Seorang orang tua yang tidak ada kemampuan dah, tetapi semangat tunggu anak datang ni. Tunggu dekat luar, tunggu anak tak datang. Dipujuk masuk waktu zuhur, solat, makan, keluar balik. Tunggu sampai asar. Bila tunggu sampai asar, dipujuk masuk, tunggu sampai ke maghrib. Bila maghrib masuk, tunggu sampai ke isyak. Bersemangat. Dia kata anak datang. Dia kata pakcik, anak pakcik tak mungkin datang. Datang. Hari kedua pun sama tuan-tuan, barang dah siap ni. Duduk, daripada berdiri dah penat berdiri, duduk pula. Dia bagi kursi duduk seorang tua.
Duduk dekat depan, ya Allah, dia kata tak sanggup nak tengok pakcik ni. Dia kata hari kedua pun sama sampai waktu isyak, hari ketiga sama sampai waktu isyak, sampai orang tua ni dah lemah. Dan dia kata hari yang keempat, ketika mana waktu zuhur pakcik ni masuk, dia meninggal selepas solat tanpa anak-anak, tuan-tuan. Tak ada. Dia meninggal tidak ada anak di sisinya. Dia meninggal hanya orang sahabat-sahabat dia je yang ada di sebelahnya. Kalau orang lain lah, tuan-tuan, orang lain akan cakap kesian pakcik ni, anak tu anak derhaka, pakcik ni mungkin buat silat. Tuan-tuan, saya lah tuan-tuan, pakcik ini orang yang paling untung. Pertama, dia boleh habiskan semua hartanya yang mana kita pun takkan buatnya. Kita tak boleh buat macam mana pakcik ni buat. Dia boleh infakkan semua harta, tinggallah sebatang kara. Yang kedua, Allah tempatkan dia di pusat latihan selama 6 tahun untuk beribadat. Tidak ada orang kacau. Yang ketiga, mungkin Allah memang tak nak makbulkan doa pakcik ni supaya anak datang ambil. Kemungkinan kalau anak datang ambil, kemungkinan anak ni akan rosakkan pakcik ni, kita tak tahu. Inilah tuan-tuan, apabila hidayah Allah sampai kepada kita, Allah bantu kita, Allah buat kita sehabis baik. Jangan kita berdasarkan kepada amalan, kita berdoa kepada Allah supaya hidayah ini turun, kita boleh buat. Sebab itu tentang harta, tuan-tuan, tuan-tuan berdoalah kepada Allah. Allah bagikan petunjuk, bagi jalan macam mana nak uruskan harta. Perancangan Allah lebih sempurna daripada perancangan manusia. Perancangan manusia bila-bila saja boleh terbatal, tetapi perancangan Allah adalah sebaik-baik perancangan. Jadi sebab itu yang pertamanya ialah berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Segala masalah kita rayu kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan doa-doa kamu. Kita minta, biarlah apa saja pun tuan-tuan, kita tawakal kepada Allah. Jangan kita harapkan kekuatan diri, yang mana kekuatan diri tak boleh pastikan kita akan berjaya. Sebab itu hidayah milik Allah, macam mana pun kita harap Allah bantu supaya kita dapat terus hidup dan bertawakal kepada Allah. Dan penutup di nasihat oleh Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahawasanya sesungguhnya setiap nafas kamu pada malam ini, setiap hembusan nafas kamu akan memendekkan usia kamu. Setiap nafas kamu yang kamu sedut, setiap nafas kamu yang kamu lafazkan, dia akan memendekkan nyawa kamu. Oleh demikian, berhentilah bernafas bermula pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka ratibi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.